Penerokaan angkasa lepas kini memasuki fasa genting. Beberapa kuasa besar dunia sedang melakukan persiapan untuk menakluk bulan. Tujuan penaklukan ini sebenarnya bukanlah untuk menunjukkan kekuasaan, sebaliknya melakukan eksperimen sains, penyelidikan serta cari gali mineral baru untuk bumi. Dengan berkembangnya ilmu sains dan teknologi, saintis mulai sedar mengenai keistimewaan bulan yang mengandungi khazanah berharga. Khazanah bernilai ini kini menjadi rebutan di kalangan kuasa-kuasa besar dunia. Mereka mula menanam impian, memasang 1001 strategi untuk membuka kolonisasi di bulan. Perjanjian Keamanan 1967 yang telah termaktub menyaksikan bulan dikongsi bersama oleh semua masyarakat tanpa sebarang idea bersifat penjajahan. Akan tetapi, baru-baru ini Ketua Pentadbiran Agensi Angkasa Amerika menyuarakan kebimbangan mengenai program eksplorasi bulan oleh China. Persoalannya, adakah dunia akan menyaksikan perlumbaan angkasa lepas seperti mana yang berlaku pada tahun 1955, di mana Amerika Syarikat berjaya mendaratkan manusia pertama 14 tahun selepas itu? Apakah khazanah berharga di bulan ini? Dan adakah kita bakal menyaksikan perlumbaan senjata angkasa lepas? Kekal hingga akhir video ini untuk mengetahui khazanah bernilai tersebut. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, penjajahan bulan adalah cadangan perubahan dan pengembangan komuniti manusia secara kekal di bulan. Penerokaan ruang angkasa telah melihat penempatan bulan sebagai langkah logik dalam pengembangan manusia di luar bumi. Salah satu faktor adalah jaraknya yang ideal dengan bumi. Bulan telah dilihat sebagai calon utama untuk lokasi pangkalan luar angkasa yang pertama diduduki manusia secara kekal. Perang dingin yang memuncak untuk menubuhkan pangkalan perlombongan di angkasa lepas berkemungkinan menyaksikan China dan Rusia bergabung tenaga untuk mengekang percubaan Amerika Syarikat yang semakin meningkat untuk menguasai perdagangan luar daratan. Pentadbiran Amerika mengambil serius dalam penerokaan angkasa lepas mengumumkan bahawa Amerika akan mendaratkan angkasawan ke bulan menjelang 2024 dan mewujudkan Angkatan Tentera Angkasa sebagai cabang terbaru Tentera Amerika Syarikat. Ia juga mencadangkan rangka kerja undang-undang global untuk perlombongan di bulan yang dipanggil Artemis Accord, menggalakkan rakyat melombong satelit semula jadi bumi dan jasad angkasa lain dengan tujuan komersial. Arahan itu mengklasifikasikan angkasa lepas sebagai domain aktiviti manusia yang unik dari segi undang-undang dan fizikal dan bukannya kesaksamaan global, membuka jalan untuk melombong bulan tanpa sebarang perjanjian antarabangsa. Diterajui oleh NASA, perjanjian Artemis ditandatangani bersama dengan negara seperti Australia, Kanada, England, Jepun, Luxembourg, Itali dan Emirat Arab Bersatu. Satu kelemahan perjanjian ini adalah ia tidak melibatkan Rusia dan China. Ini menimbulkan satu persepsi negatif mengenai penguasaan blok barat pada skala yang lebih besar. Perjanjian Artemis telah mendorong China dan Rusia ke arah peningkatan kerjasama di angkasa lepas untuk membuat persediaan sebarang kemungkinan berlakunya perang bintang. Agensi Angkasa Lepas Rusia, Roscosmos, menyuarakan dasar itu sebagai satu bentuk kolonialisme moden. China yang mencipta sejarah pada 2019 dengan menjadi negara pertama mendaratkan perayau di bahagian terjauh bulan. Satu aspek berbeza berbanding Amerika Syarikat. Sejak perjanjian Artemis pertama kali diumumkan, China telah mendekati Rusia untuk bersama-sama membina pangkalan penyelidikan bulan. Presiden Xi Jinping juga telah memastikan China memacak benderanya di bulan. Bendera China didirikan di bulan pada Disember 2020, lebih 50 tahun selepas Amerika Syarikat menggapai permukaan bulan. China telah dikecualikan daripada perintah antarabangsa yang diketuai Amerika Syarikat di angkasa. Ia bukan rakan kongsi dalam program stesen angkasa antarabangsa ISS dan peruntukan perundangan Amerika Syarikat telah mengehadkan keupayaan NASA untuk bekerjasama dengannya di angkasa sejak 2011. NASA telah membentangkan rancangan $28 bilion untuk melancarkan misi tanpa pemandu dan kemudiannya diikuti dengan penerbangan bulan berawak pada tahun 2023, kemudian pendaratan bulan pada tahun 2024. NASA merancang untuk membina pangkalan mengelilingi bulan kekal yang dipanggil Gateway, sama seperti ISS.
Dari situ, agensi itu berharap untuk membina pangkalan di permukaan bulan di mana ia boleh melombong sumber yang diperlukan untuk menerbangkan angkasawan pertama ke Marikh. Rusia telah meneruskan rancangan dalam beberapa tahun kebelakangan ini untuk kembali ke bulan yang berpotensi mengembara lebih jauh ke angkasa lepas. Tidak seperti bumi yang dilindungi oleh medan magnetnya. Bulan telah dihujani dengan sejumlah besar helium-3 oleh angin suria. Isotop ini boleh memberikan tenaga nuklear yang lebih selamat dalam reaktor pelakuran kerana ia bukan bersifat radioaktif dan tidak akan menghasilkan bahan buangan berbahaya. Helium-3 ialah gas yang berpotensi untuk digunakan sebagai bahan api dalam loji kuasa pelakuran nuklear masa hadapan. Jumlahnya sangat sedikit di bumi. Helium-3 telah dipancarkan oleh matahari dan diserap oleh batuan bulan selama berbilion tahun. Telah dianggarkan terdapat sekitar 1.1 juta tan metrik helium-3 di permukaan bulan pada kedalaman beberapa meter. Helium-3 ini berpotensi diekstrak dengan memanaskan debu bulan kepada sekitar 600 darjah Celsius sebelum membawanya kembali ke bumi untuk memacu loji kuasa pelakuran nuklear generasi baru. Seperti yang dilaporkan dalam kertas projek Artemis, kira-kira 25 tan helium-3 atau muatan penuh kargo kapal angkasa boleh menjana kuasa kepada negara sebesar Amerika Syarikat selama 1 tahun. Ini bermakna helium-3 mempunyai potensi nilai ekonomi $3 bilion per tan, menjadikannya satu-satunya benda yang berdaya maju dari segi ekonomi untuk dimajukan berkonsepkan perlombongan dari luar bumi di masa akan datang. Dalam pada kuasa-kuasa besar ini mula menjangkau perdagangan angkasa, apa yang dapat kita harapkan adalah kerjasama saintifik dan bukannya peperangan di luar bumi. Bulan bukan milik sesiapa. Ia adalah tanggungjawab bersama untuk dijaga. Adakah kita akan menyaksikan babak-babak di dalam cerita science fiction Star Wars menjadi realiti? Apa komen anda mengenai isu ini? Nyatakan komen anda, like, share dan subscribe. Astrolek signing off from space.